So apa yang kita perlu lakukan apabila kita dah jadi usahawan, bila dah jadi member. So bila jadi member, what I need to do? Okay, first thing, tuan-tuan mesti update tuan-tuan punya My Info. Everybody, diri sendiri dan juga tuan-tuan punya tim, mesti tuan-tuan bagi tahu mereka supaya update, kemaskinikan apa-apa info yang ada dalam My Info ini. Okay, everybody, diri sendiri dan juga your team beritahulah apabila sudah jadi member. Okay, jadi mereka kena login, kena masukkan dia punya username dan password dan update this My Info itu. Pastikan tuan-tuan benda ini berlaku. Okay, you yourself and your immediate downline. Immediate downline juga kena pastikan, kita kena tahu dia dah buat. Bagi tahu dia lah, bagi tahu dia. Kita pastikan dia dah buat. Follow up. Bila dah bagi tahu tu, tanya dia, tanya balik. Kan? Kalau kata nama dia apa? Juraida. Juraida, engkau dah update tak engkau punya My Info? Tanya dia. Okay. Kalau dia tahu sudah, okay, screenshot. Cuba engkau screenshot engkau punya My Info, aku nak tengok. Jadi itu tandanya kita nak pastikan dia dah buat. Dia dah buat update itu, kemaskini My Info. Ini penting tak? Sangat penting ni. Maklumat dalam ni sangat penting. Mesti diupdate. Jadi nama, email, apa semua itu pastikan semua betul. Termasuk alamat. Okay, alamat ni kalau Sifu yang daftarkan orang memang tidak betul. Okay, alamat itu memang tidak betul. Jadi tuan-tuan kena betulkan. Kena kemaskinikan alamat itu. Okay. Kerana Sifu tidak masa kini Sifu tidak ambil alamat betul. Sifu akan update alamat yang cepat Sifu nak daftar. Jadi tuan-tuan kena betulkanlah. Tuan-tuan punya debit card, kalau tuan-tuan nak masukkan. Kalau tidak masukkan pun tidak apa. Debit card itu tidak wajib. Tuan-tuan nak masukkan, boleh, tak masukkan pun tidak apa. Kalau masukkan, itu tujuannya untuk tuan-tuan boleh guna nanti kalau tuan-tuan terlupa nak bayar awal. Kalau tuan-tuan lupa nak bayar tuan-tuan punya maintenance di awal bulan, nanti di akhir tuan-tuan punya tarikh akhir itu, sistem akan guna tuan-tuan punya debit card secara automatik. Cuma pastikan ada duit dalam tuan-tuan punya debit card. Debit card tu tuan-tuan punya ATM card. Jadi pendapat Sifu baguslah tuan-tuan masukkan tuan-tuan punya debit card in case kalau lupa. Kalau lupa, ada backup ni. Ada backup cara bayar guna debit card. Kalau kita masukkan kita punya maklumat debit card dalam sistem. Okay, jadi bagi Sifu bagus. Walaupun tidak wajib tapi bagus. Dia backup kalau kita lupa. Jadi bagi siapa yang sudah masukkan debit card, bukan maksudnya tunggu dipotong debit card, bukan. Itu backup je. Tuan-tuan kena buat manually pada awal bulan. Sama ada tuan-tuan guna credit wallet, okay, atau guna debit card tu, tapi bayar awal lah. Jangan tunggu akhir, bayar awal secara manual, kan. Atau bank in ke account upline atau ke account Sifu lah. Bank in RM55 tu kita akan buat guna crypto. Right? So itu maksud kenapa Sifu suruh tuan-tuan update benda ni. Everybody must do that. Pertama untuk
untuk menguji tuan-tuan sama ada tuan-tuan tahu login atau tidak kan. Orang yang tidak update dia punya MyInfo ni maksudnya dia tidak pandai login kan. Tidak tahu login lah tu. Jadi update MyInfo supaya kita nak tahu tuan-tuan pandai login atau tidak pandai login. Kalau tak pandai, tanyalah. Tanya your upline. Macam mana aku nak login? Apa website, apa username aku, apa aku punya password kan? Tanya upline. Okay, sebab upline yang aturkan tuan-tuan punya pendaftaran. Jadi dia tahulah tuan-tuan punya username dan password itu. Okay, so ini jaga diri sendiri dan jaga tuan-tuan punya direct downline. Pastikan direct downline tahu dan buat kemaskini itu. Okay, jangan sampai ada direct downline tuan-tuan tidak tahu login. That is your mistake. Itu kesalahan upline yang tidak perhatikan direct downline dia tahu login atau tidak tu kan. Okay, yang kedua tuan-tuan pastikan sudah update, sudah kemaskini tuan-tuan punya setting untuk bayaran bonus. Okay, ini yang kedua. Selepas tadi buat yang nombor 2 ini, setiap orang pastikan sudah update dia punya cara bayar bonus. Bonus tu dibayar macam mana caranya? Kan, di mana nak letak duit bonus tu? Okay, jadi ini kena ada settingnya. Kena buat ni, kena kemaskini. So caranya di mana? Tuan-tuan masuk dalam sistem, pergi My Earning. Okay, ada tu My Earning. Cari dalam sistem, ada menu, dalam menu tu ada tulisan My Earnings, tekan butang tu. Okay, dalam My Earnings tu nanti bila tuan-tuan buka, dia akan ada di atas tu beberapa butang. Okay, ada beberapa butang. Butang yang pertama ini tuan-tuan kena tekan. Okay, so bila tekan ni dia akan keluar skrin untuk tuan-tuan isikan maklumat untuk bonus itu dimasukkan di mana. Jadi tuan-tuan pilihlah. Kalau tuan-tuan nak pilih dalam e-wallet, tekan e-wallet. Ada butang situ, tekan butang tu e-wallet. Okay. Kalau tuan-tuan nak pilih kripto, kalau tuan-tuan ada kripto punya account, tekan kripto. Jadi sama ada e-wallet atau kripto. Pilih yang mana satu. Lepas tu save, tuan-tuan save, tekan butang save, ada butang save tekan. Bila tekan butang save tu selesai dah. Okay. So ini yang pertama. Yang kedua, butang yang kedua ini. So butang yang kedua ini ialah untuk tuan-tuan pilih sama ada tuan-tuan punya bonus tadi di dalam e-wallet ni nak pindah ke credit wallet. Okay. Daripada e-wallet pindah ke credit wallet. Jadi kita kena setting di butang yang kedua. Tekan butang yang kedua ni, nanti ada pilihan di situ. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama tak payah pindah. Dia dalam e-wallet je. Okay. Pilihan yang kedua tu pindah, tapi tuan-tuan tentukan berapa peratus, berapa banyak yang nak dipindah tu. Butang ketiga ialah pindah semua. Semua bonus dalam e-wallet ni pindah ke dalam credit wallet. Jadi saya sarankan tuan-tuan pilih yang ketiga. Tekan bulat kan peluru. Pilih yang ketiga tu. Okay. Supaya duit dalam e-wallet ni semua pindah ke dalam credit wallet. Lepas tu save lah. Tekan butang save. Maka selesai. Selesai. Okay. Ini dah selesai, ini dah selesai. Okey lah. Jadi dua benda ni, kemaskinikan tuan-tuan punya MyInfo dan kemaskinikan tuan-tuan punya My Earnings. Kemaskinikan My Earnings itu wajib.
Dua perkara yang setiap orang yang sudah daftar jadi ahli dalam Live Good mesti buat dua perkara ini bila join saja. Jangan tunggu lama-lama. Sekarang join, sekarang update. Dah dapat username, dah dapat password, terus update. Jangan tunggu. Bila dah join, upline bagi kita username dan password itu, terus login. Login terus buka sistem, update my info dan update my earnings. Dua-dua tu. My info dan my earnings. Tak boleh tunggu lama. Straight away. Straight away update. Okey, dah selesai dah, Sifu. Aku dah update dah aku punya my info, aku dah update dah my earnings. Apa lagi aku kena buat? Apa lagi aku kena buat, Sifu? Dah selesai dua perkara ni, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, yang ketiga. Apa yang tuan-tuan kena buat ialah register sebagai pelajar dalam Akademi DMI. So, ini perkara yang ketiga. Satu dah buat, dua dah buat. Yang ketiga ialah register yourself. Okay, daftar diri sendiri. Diri sendiri. Jangan suruh orang lain daftarkan. Sendirilah. Jangan suruh upline, upline tolong daftarkan aku dalam akademi. Jangan. Engkau sendiri buat. Jangan engkau malas-malas. Engkau buat sendiri. Di mana nak daftar ni? Di mana nak daftar ni? Di mana? Tuan-tuan pergi ke www.livegoodagent.com. Pergi sini. Website ni. www.livegoodagent.com. Pergi situ, lepas tu di dalam skrin nanti tuan-tuan akan nampak ada butang untuk register. Ada tu. Jadi register lah. Tuan-tuan register. Tekan butang register. So, apa yang perlu tuan-tuan isi dalam register? Nama. Tuan-tuan punya nama. Username. Apa lagi? Email. Bukan banyak. Nama, username, email. Pastikan username yang tuan-tuan guna tu sama. Mesti sama dengan username dalam Live Good. Mesti sama, jangan bezakan. Mesti samakan. Email pun samakan dengan email yang tuan-tuan daftar dalam Live Good. Nama pun mesti samakan, dan juga apa lagi tu? Password? Password suka hati. Password untuk akademi dengan password untuk Live Good suka hati. Nak bezakan boleh, nak samakan pun boleh. Okay, thank you. Thank you, Cipu. Diri sendiri mesti buat. Jangan suruh orang lain buat. Nah, kalau tuan-tuan ada downline, tuan-tuan ada tim, jangan suruh dia buat, jangan tuan-tuan buatkan dia. Suruh dia buat. Jangan layan tuan-tuan punya downline. Ajar saja. Ini website ni, ini website. Engkau tekan website ni . Ini cara register dia. Engkau tekan butang register tu. Engkau isilah. Isi nama engkau, username engkau, email engkau, password engkau. Isilah. Kalau ada masalah tanya aku. Suruh dia yang isi, jangan tuan-tuan yang isi. Sebab ini kita kena ajar downline kita supaya mereka nanti boleh duplikasi. Jadi dia juga nanti akan ajar dia punya orang-orang yang dia sponsor. Macam tu, berdikarilah.
Ajar tuan-tuan punya tim supaya berdikari. Jangan dia menggunakan tuan-tuan punya tenaga. Nanti penat, tuan-tuan nanti penat. Everybody should do their own self. Okay, dah. Aku dah daftar dah. Bila engkau dah daftar, bila sudah daftar, jadi pelajar. Ini pelajar. Usahawan tu dah selesai kan? Tuan-tuan dah daftar jadi usahawan kan? Ini sekarang ni dah nak jadi pelajar pula ni. Jadi sudah daftar jadi pelajar, apa aku nak buat sifu? WhatsApp sifu. WhatsApp siapa sifu lah. WhatsApp sifu bagi tahu sudah daftar. Bagi tahu sudah daftar. Minta diluluskan. Minta diluluskan pendaftaran itu. Pendaftaran itu belum lulus tuan-tuan, belum lulus. Jadi tuan-tuan kena bagi tahu siapa WhatsApp lah. Bagi tahu apa tuan-tuan punya username. Bagi tahu username. Nak bagi tahu dua-dua boleh. Nama dan username. Lagi baguslah. Bagi tahu nama dan juga username. So minta kata sifu, saya dah daftar nama ini, username ini. Tolong luluskan. Jadi sifu akan buka sistem dan sifu akan approve. Bila dah approve, barulah tuan-tuan boleh login. Bila dah approve. Sifu, daftar di mana? Di mana tempat daftar tu? Di tempat tadi tidak. Sorry. Tempat tadi lah, website tadi tu yang suruh kita tu. Saya terlambat tadi. Tak apalah. Okey, nanti saya tinggal balik. Selepas dah approve, barulah tuan-tuan login. So ada butang login di situ. Terpulang tuan-tuan nak guna apa? Laptop ke? Tuan-tuan guna laptop ke? Guna PC ke? Guna handphone ke? Buka saja website yang saya beritahu tadi, www.livegoodagent.com. So ada di situ butang untuk login. Kalau tuan-tuan guna laptop dan PC, nampak butang tu. Tapi kalau tuan-tuan guna handphone biasa sebab dia punya screen tidak lebar, jadi dia punya menu ada di atas sebelah kanan tu yang berbentuk 3 garis tu. Jadi tuan-tuan tekan. Ini menu. Semua mobile phone menggunakan sistem begini. Mesti ada butang yang 3 garis itu. Ini standard button untuk menu. Apa saja tuan-tuan guna apa? Maybank. Mesti ada benda ni. Tuan-tuan guna CIMB Click, mesti ada benda ni. Apa saja sistem di dunia. Kalau dia guna mobile phone, mesti dia punya standard menu itu dalam bentuk 3 garis. Jadi carilah. Bila tuan-tuan buka website ni, carilah butang tu. Mesti ada. Biasanya di atas sebelah kanan. Tekan butang tu, maka tuan-tuan akan jumpa butang login, butang register, macam-macam butang ada situ. Jadi login, tekan butang login, maka tuan-tuan masukkan username dan password, dan tuan-tuan akan nampak konten, konten akademi itu. Jadi pilih, ada bahasa Malaysia, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Indonesia.
Semua akademi kita ada 3. Akademi Bahasa Inggeris, Akademi Bahasa Malaysia dan Akademi Bahasa Indonesia. Okay? Jadi mana tuan-tuan nak guna, suka hatilah. Tapi yang banyak kontennya ialah Bahasa Malaysia. Okay? Tapi semua Bahasa Inggeris dan Bahasa Indonesia sudah lengkap. Konten yang wajib tu ada di situ. Jadi belajarlah. Jadi akademi tujuannya untuk tuan-tuan belajar. Kenapa Sifu buat akademi itu? Kerana untuk tim Sifu belajar. Belajar dipanggil belajar sendiri. Tidak payah orang lain ajar. Belajar sendiri. Masuk dalam sistem akademi lah. Tuan-tuan masuk sistem akademi itu, tengok topik-topiknya. Aku nak belajar apa ni? Aku nak belajar sistem back office. Buka bahagian back office. Aku nak belajar apa ni? Aku nak belajar pasal marketing plan. Buka bahagian marketing plan. Aku nak belajar apa ni? Aku nak belajar pasal produk. Buka produk. Aku nak belajar pasal syarikat. Buka syarikat punya maklumat. Ada semua dalam akademi. Okay? In English, in Bahasa Malaysia, in Bahasa Indonesia. 3 languages to choose from. Okay, dah ada semua ni tuan. Sifu dah buat dah ni. Kan, penat Sifu. Satu malam tak tidur. Tidur 3-4 jam je tuan. Buat di akademi itu. Kan. Banyak tenaga dicurahkan. Okay. Jadi tuan-tuan kena ambillah benda itu. Kan. Kalau tidak sia-sia Sifu punya tenaga dan masa. Okay. Dan akademi ini Sifu tidak tahu kalau ada tim lain buat. So far Sifu tidak nampak ada tim lain buat akademi. Kan. Jadi so far yang Sifu tahu Sifu seorang je. Yang Sifu tahu lah, Sifu seorang saja yang buat akademi. Tim leader-leader lain tidak buat. Mereka tidak buat untuk tim mereka. Sebab ini perlukan tenaga dan masa yang banyak nak buat benda ni. Okay, so you people are lucky. You get this kind of academy. Orang lain tidak dapat peluang. Okay, so belajarlah, ya, belajar anytime 24 hours sebab dia website, so tuan-tuan boleh belajar anytime. Okay, so itulah yang tuan-tuan kena buat. Dah pandai dah, aku dah tahu dah, aku dah belajar dah dalam akademi, aku dah pandai dah. Okay, lebih cepat tuan-tuan belajar lebih baguslah, lebih banyak ilmu yang tuan-tuan dapat. Okay, apa lagi yang keempat yang perlu aku buat? Okay, sudah daftar jadi pelajar, aku belajar. What else I need to do? Tuan-tuan ikut Zoom meeting. Seperti mana tuan-tuan ikut sekarang ni. Okay. Seperti mana tuan-tuan sekarang berada dalam Zoom meeting ni. So ikut Zoom meeting. Zoom meeting Sifu ini every day. Sifu buat setiap malam. Okay, setiap malam 9:30 malam. Waktu Malaysia lah. Waktu Malaysia. Kalau Indonesia, dia sama dengan waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah dengan waktu Malaysia sama. Indonesia Barat, okay, Indonesia Barat dia lewat 1 jam. Jadi 8:30 lah. Indonesia Barat 8:30. Okay. Indonesia Timur itu lebih awal 1 jam. Jadi 10:30. Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur. Okay. Indonesia Barat, WIB itu 8:30. Indonesia Tengah, WIT ini sama dengan Malaysia, 9:30. Okay. Untuk rakan-rakan kita di Indonesia itu waktunya.
every night. Selagi Sifu ada nyawa, selagi Sifu ada kekuatan kudrat, jadi Sifu akan buat every night. Yang kelima, apa saya kena buat? Kalau tuan-tuan termiss, aku termiss Zoom meeting yang semalam. Di mana aku nak tengok tu? Kan semalam aku ada hal, ada aku punya tetamu datang rumah. Kan ngam-ngam pula tu jam 9.30. Okay. Jadi aku nak tengok rakaman tu di mana? Pergi kat YouTube. Pergi YouTube. Okay. Setiap kali Sifu buat Zoom meeting, Sifu rakam. Dan rakaman itu Sifu upload di dalam Sifu punya YouTube channel. Pergi situ. Okay. Kalau tuan-tuan masuk akademi, kadang-kadang ada juga di akademi. Rakaman Zoom meeting ada di akademi, tapi kadang-kadang di akademi itu dia tidak up to date. Tidak up to date. Yang up to date ialah dalam channel ni. Okay, di YouTube tu mesti ada tu. Kalau semalam tu mesti dah ada dalam YouTube. Okay, tapi kalau akademi kadang boleh jadi tidak ada. Kan ni lambat di update. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok yang semalam tu, tengok kat sini lah. Tapi kalau yang 2 minggu lepas sudah ada lah dalam akademi tu. Sudah ada dalam akademi. Dan dalam akademi ni dia tersusun lah. Okay. Tapi yang lama-lama. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok yang semalam kau tengok dalam YouTube. Dan ini Sifu akan tunjukkan di mana tu dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group Sifu akan bagi tahu dia punya link. Okay, mesti begitu setiap hari. Kalau Sifu dah upload dalam YouTube, Sifu akan bagi link dia dalam WhatsApp group. Jadi tengok dalam WhatsApp group ada link dia tu. Okay. Ataupun tuan-tuan pergi saja dalam Sifu punya channel lah. Tuan-tuan cari saja Live Good. Tuan-tuan pergi search dalam YouTube. Okay, search dalam YouTube Live Good Sifu Gadi. Ada tu. Tuan-tuan akan jumpa tu. Live Good Sifu Gani. Gani G-A-N-I. Tak ada H. G-A-N-I. Okay, sudah pasti tuan-tuan akan jumpa Sifu punya channel. Dan Sifu punya channel itu ada 3 bahasa. Dipanggil playlist. Dia ada 3 playlist. Okay. Channel tu dia ada beberapa playlist. So dia ada 3 playlist. Playlist untuk bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. So dipecahkan tu. Kalau bahasa Malaysia punya video. Bahasa Indonesia punya video. Kalau bahasa Inggeris punya video. Okay. So dia ada 3 playlist. Tengoklah dalam YouTube. Okay. So everybody, siapa saja dalam tim Sifu mesti tahu benda ni. Dan ajarkan tuan-tuan punya tim. Okay, ajarkan tuan-tuan punya tim. So, Sifu expect tuan-tuan buat tuan-tuan punya WhatsApp group sendiri. Ahli dalam tim Sifu ni, dia mesti wajib berada dalam Sifu punya WhatsApp group. Wajib tuan-tuan. Semua orang dalam tim Sifu mesti berada dalam Sifu punya WhatsApp group. Sifu ada 2, sekarang ni ada 2. Okay, DMI 1 dan DMI 2. Okay, kalau sudah ada di sini, tak payah berada di sinilah. Okay, kecuali tuan-tuan nak tambah orang, kerana ini dah penuh, hampir penuh lah. Kan? Dia kalau penuh pun nanti ada orang keluar, jadi sentiasa ada kosong. Tapi tidak ramai yang tuan-tuan boleh masukkan orang dalam DMI 1 sebab dia dah hampir-hampir penuh. Jadi kalau tuan-tuan nak add orang, tuan-tuan kena berada dalam DMI 2. Okay, kena ada di sini, kena ada di sini. 2 tempat lah. Tuan-tuan kena berada di 2 tempat tu. DMI 1 dan DMI 2. Supaya tuan-tuan boleh add orang di DMI 2. Okay.
Jadi semua leader, saya ulang semua leader mesti berada di dua WhatsApp ini. Dia berada di sini, ada juga di sini. Saya kata leader. DMI 2 tuan-tuan mesti berada di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk tuan-tuan aid orang barulah. Aid orang barulah. Kalau tuan-tuan berada di sini sekejap penuh ni kan. Jadi yang tuan-tuan kena aid orang di sini, DMI 2 tu. Kalau dah penuh di sini, Sibu akan buat yang ketiga pula. Sibu akan buat yang ketiga pula. Jadi penuhkan orang di yang nombor 2 ni, penuhkan. Nak penuhkan itu 1024. 1024 orang baru penuh. WhatsApp punya bilangan ahli dalam satu grup ialah 1024 orang kan. Jadi kalau DMI yang pertama ni dah pernah penuh pun. Jadi bukan di situ tempat nak add orang. Add orang di DMI 2. Tapi kalau ada orang keluar di sini, masukkanlah orang baru. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Lebih bagus masukkan orang di DMI 1 daripada di DMI 2. Karena DMI 1 tu ramai orang. Jadi bila kita masukkan orang di situ, orang baru itu dia akan tengok ramainya orang kan. Dia akan tengok ramainya orang dalam DMI 1 ni kan. Dia akan rasa seronok sebab ramai orang. Kan? Okey. Jadi masih banyak kosong tu. DMI 1 masih banyak kosong. Ada mungkin 20-30 orang boleh masuk dalam DMI 1. Jadi masukkan di situ. Masukkan orang di DMI 1. Kalau penuh, masukkan nombor 2. Jadi tuan-tuan kena berada di sini dan berada di sini. Dua-dua tu kena ada. Leader lah. Kalau bukan leader tak payah. Kalau bukan leader tak payah berada di DMI 2. Kalau leader nak 8 orang. Tuan-tuan nak 8 orang. Jadi mestilah berada di situ. Understand? Sebab ramai yang Sifu tengok. Ramai Sifu tengok tidak ada di DMI 2. Dia tidak berada di sini. Dia hanya berada di DMI 1 je. So macam mana engkau nak add orang dalam DMI 2? Kalau engkau tidak ada di situ. Kan? Jadi engkau mesti ada di DMI 2 juga kan? Supaya kau boleh add orang. Boleh lah, tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan nak masukkan orang di sini, tuan-tuan boleh guna invitation link. Invitation link boleh. Tuan-tuan tidak payah berada di sini, tuan-tuan invite orang masuk di level 2 di WhatsApp nombor 2 boleh. Tetapi tidak bagus begitu kerana apa? Tuan-tuan tidak nampak dia. Tuan-tuan tidak nampak dia di situ. Tuan-tuan tidak ada di situ kan? Jadi tuan-tuan tidak nampak di situ dan tuan-tuan tidak tahu apa yang berlaku di WhatsApp nombor 2 tu. Lebih baik tuan-tuan masuk di situ dan tengok. Kan? Lebih baik tengok apa berlaku di DMI 2 ni kan. Jadi masuklah dua-dua. Masuk di sini. Di ini pun ada, ini pun ada. Macam tu tuan. Kena serius. You must be in every DMI tu. Jadi selain itu tuan-tuan juga kena buat sendiri punya WhatsApp. Itu dua-dua tadi itu Sifu punya, bukan kau punya. WhatsApp itu Sifu yang on. Milik Sifu. Jadi tuan-tuan kena masukkan tim tuan-tuan di situ sebab apa? Sifu punya pelajaran ada di situ. Ada di situ. Jadi tuan-tuan punya tim tu masukkan di situ supaya dia belajar dengan Sifu. Tapi selain itu tuan-tuan kena buat WhatsApp sendiri. Mesti. Ini mesti. Kalau tuan-tuan nak berjaya, mesti ada WhatsApp sendiri, WhatsApp group sendiri. Di mana tuan-tuan sebagai dia punya owner. Engkau lah yang owner dia. Jadi semua tim engkau tu masukkan dalam situ juga. Jadi tim engkau tu ada di tempat Sifu dan ada juga tempat engkau. Semua, everybody. Jadi semua orang yang ada di sini, ini semua tim engkau.
tidak campur dengan tim lain. Kalau dalam tim seafood, dia campur dengan tim lain kan. Jadi mesti ada, tuan-tuan kena buat ni. Kalau tak buat, kalau belum buat lagi, buat sekarang lah, buat nantilah. Mesti ada. Jadi apa yang tuan-tuan nak post kat sini? Apa benda nak post kat sini? Jangan post benda yang sama Sibu post dalam Sibu punya WhatsApp. Sebab ini banyak orang buat macam ni kan. Banyak orang buat macam tu. Dia buat WhatsApp group, lepas tu dia ambil bahan yang Sibu yang ada dalam Sibu punya post, dia copy atau dia forward pergi dia punya group. No need to do that. Tidak perlu buat tu. Itu duplikasi saja. Okay. Sebab dia dah ada dalam Sibu punya WhatsApp group. Jadi buat apa engkau bagi lagi benda yang sama? Kan? Boring lah dia. Apa ni benda yang sama je. So what you need to do is, WhatsApp group sendiri ini adalah post-post yang berlainan dengan apa yang Sibu post. Tuan-tuan post something else. Okay, jangan post apa yang ada dalam Sibu punya WhatsApp group tu. Depa dah nampak dah benda tu kan. Jadi postlah benda-benda lain. Post benda-benda yang lain yang tuan-tuan punya post. Okay, tuan-tuan boleh ambil di mana-mana pun boleh. Cari-cari yang post yang bagus. Tuan-tuan ambil post dalam sendiri punya WhatsApp. Okay, tapi jangan post yang sama dengan Sibu punya post yang dalam grup Sibu tu. Sebab dia dah ada di situ. Okay. Jadi banyak benda lagi. Ada banyak benda lagi yang tuan-tuan boleh post. Okay, tuan-tuan nak create sendiri punya post. Lagi bagus. You create your own post for your group. Bagi kata-kata semangat for your own group. Buat aktiviti, rancang aktiviti for your group. Itulah tujuan dia. Itulah tujuan tuan-tuan buat WhatsApp group sendiri itu. Okay. Dia khas for your own group. Jadi tuan-tuan yang kena post. Your own post. Create your post. Okay tim, minggu ni kita nak buat aktiviti. Bla 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 bla. Macam itulah. Mesti ada tuan-tuan. Mesti ada WhatsApp group sendiri. Kalau tidak, tuan-tuan punya group dia akan jadi slow. Akan slow tu. Okay. Kalau tuan-tuan cek itu, orang-orang yang dia punya tim tidak berkembang tu, mereka tidak mempunyai WhatsApp group sendiri. Mungkin ada tapi tidak banyak yang dipost. Kan, post dia punya WhatsApp group itu macam hidup segan mati tak mau kan. Hidup segan mati tak mau kan. 5 hari tak ada post apa benda. Kan? Itu grup matilah itu. Okay, setiap WhatsApp group mesti hidup. Dia punya post mesti banyak setiap hari. Mesti ada, jangan tak ada. Okay, dan everybody posting. Bukan satu orang post, dia ramai yang post lah dalam grup itu. Jangan satu orang je post. Okay. Tapi yang post tu yang dah member. Jangan benarkan orang yang prospek posting. We don't want that. Kita tidak mau tuan. Kita tidak mau orang yang belum jadi ahli posting dalam grup. Jadi tuan-tuan kena setting tuan-tuan punya grup. Mesti setting WhatsApp grup tu. Okay, setting WhatsApp group supaya yang boleh posting hanyalah admin. Admin saja. Okay, dalam Sibu punya WhatsApp group jangan berani-berani ubah setting kat situ.
Sifu tidak benarkan sesiapa untuk edit Sifu punya WhatsApp group. Hanya Sifu saja boleh edit. Jadi admin yang Sifu lantik sebagai admin dalam Sifu punya WhatsApp group, jangan sentuh setting. Forbidden. It is forbidden. Dilarang untuk edit setting dalam WhatsApp group yang Sifu punya. Sifu saja seorang yang boleh. Jangan ubah-ubah. Ada orang ubah-ubah tu. Itu dah langgar peraturan tu. Jangan ubah Sebab Sifu tidak benarkan orang yang bukan ahli untuk posting. Jadi ada tempoh hari ada orang ubah, dia pergi, semua orang boleh posting. Sifu tidak mau gitu. Sama juga tuan-tuan punya WhatsApp group, buat begitu. Tuan-tuan kena setting supaya admin saja boleh post. Siapa admin? Orang yang sudah jadi ahli. Siapa dah jadi ahli, tuan-tuan lantik jadi admin. Admin boleh lantik admin. Admin boleh lantik admin. Jadi itu cara kita kontrol, kita kawal suasana dalam WhatsApp group. Kalau tuan-tuan benarkan semua orang post, nanti akan jadi kacau bilau. Kacau bilau. Kan? Bila ada orang yang masuk dalam grup tu, dia belum jadi ahli dan dia boleh menulis, dia boleh post, dia boleh tulis, dia akan tulis macam-macam tu. Kan? Kalau dia ada bisnes dia akan tulis pasal bisnes dia. Dia promote bisnes dia pula. Nak salah siapa tu? Salah engkau lah, engkau benarkan dia menulis kan? Jadi tidak boleh tuan-tuan benarkan prospek menulis. Dia boleh tengok je. Dia boleh tengok posting tu. Dia tak suka, dia keluar lah. Dia tak suka, dia keluar lah. Dia tak boleh menulis kan? Kan? Kalau tidak nanti dia sumpah serapah, dia kata, siapa yang masukkan aku dalam grup ini kan? Celaka dia kata. Keluarlah bahasa-bahasa kesat dia tu. Jadi semua orang tengok apa yang dia post. Jadi itu tidak bagus. Tidak bagus untuk suasana dalam grup. That's why kita tidak benarkan bukan ahli untuk post. Jadi hanya admin saja boleh post. Dan admin itu mestilah ahli. Jangan lantik orang yang bukan ahli jadi admin. Itu gila kan. Jadi semua orang buat begitu. Walaupun dia baru. Aku ni baru lah. Aku baru join je. Aku kena buat WhatsApp group kah? Yes. For your own group. For your own group. Nanti engkau sponsor orang kan? Engkau sponsor orang, kau masukkan dalam grup engkau. Tapi dalam grup Sifu Ghani pun ada. Dalam grup upline engkau pun ada mungkin. Macam itulah. Tidak apa berada dalam beberapa grup. That is good. Kalau kita ada dalam beberapa grup, bagus lah. Sebab dia berbeza-beza juga dia punya info tu. Seperti itu. Next apa lagi yang tuan-tuan kena buat? Aku dah ada aku punya WhatsApp group sendiri. Aku dah berada dalam WhatsApp Sifu Ghani punya WhatsApp group. Nombor 5, apa lagi aku kena buat? Now tuan-tuan sudah belajar dalam akademi. Now it's time for you to do berperang. Masa untuk tuan-tuan pergi berperang. Nombor 5. Berperang macam mana tu? Apa maksud berperang? Tuan-tuan pergi marketing lah. Kan? Dah belajar dah. Tuan-tuan dah belajar lah dalam WhatsApp group, dah belajar dalam Zoom meeting, dah belajar dalam akademi, dah belajar. Now time to practice. Sudah masa untuk tuan-tuan buat praktis. Praktis apa? Ilmu itulah. Engkau dah belajar ilmu kan? Dah. Aku dah tahu dah pasal Live Good ni kan? Macam-macam aku dah tahu dah. Marketing plan aku tahu.
Cara bayar bonus aku tahu. Sistemnya aku tahu. Macam mana guna sistemnya aku tahu. Company-nya aku tahu. Konsep bisnesnya aku tahu. Aku dah belajar dah. Okay, now gunakan ilmu itu untuk tuan-tuan berperang. It is time for you to teach other people. Teach other people. Okay, learning engkau dah buat. Ini engkau dah buat. Learning engkau dah buat. Sekarang engkau nak teaching pula. Okay, teaching. Register engkau dah register. Belajar engkau dah belajar. Sekarang sudah sampai masanya engkau kena mengajar. Daftar, belajar dan mengajar. Bila engkau dah mula mengajar, maka money will come in. Okay, duit ini akan datang. Duit akan datang apabila engkau dah buat kerja mengajar. Belajar tidak mendatangkan duit. Tapi belajar itu menyiapkan engkau. Mempersiapkan engkau punya weapon. Senjata, nak pergi perang ni kan. Nah, perang itu mengajar lah. Perang itu mengajar. Jadi sebelum pergi mengajar, tuan-tuan kena belajar. Macam mana engkau nak ajar orang kalau engkau tak ada ilmu? Mana boleh kan? Mana boleh? Itu kalau orang pergi mengajar dia tidak belajar, itu dipanggil harakiri. Kan orang Jepun samurai dia kata kalau dia rasa malu tu, dia kalah, dia malu, dia harakiri. Bunuh diri. Kan? Bunuh dirilah. Siapa yang nak mengajar orang tak ada ilmu kan? Bunuh dirilah tu. So tuan-tuan kena belajar dulu. Kuasai ilmu dulu. Dah ada ilmu barulah tuan-tuan buat kerja mengajar orang. Jadi siapa yang aku nak ajar ni? Aku nak ajar siapa sih bu? Yang engkau ajar orang-orang yang your hot list. Ini dulu. Manusia ada ramai. Manusia ada ramai kan? Berapa bilion manusia di dunia ni kan? Jadi siapa yang kau ajar dulu? Your hot list lah. Ini dululah. Siapa hot list tu? Orang yang kenal engkau dan engkau kenal dia. Orang yang kenal engkau dan engkau kenal dia. Okay? Nah itulah hot list. Mereka dulu. Dah selesai tuan-tuan punya hot list, barulah tuan-tuan masuk kepada warm list. Ini dah buat. Okey, dah habis dah aku punya hot list ibu. Okey, next ialah warm list. Warm list ni siapa pula? Warm list ini dia kenal engkau kenal dia, tapi tidak berapa rapat. Rapat ini kurang. Ini rapat. Ini kurang rapat. Tapi dia kenal aku juga. Aku kenal dia tapi tak berapa rapat lah, tak berapa mesra. Rakan tapi tidak mesra. Nah, ini rakan mesra ataupun keluarga. Kalau keluarga tu ialah hot list lah tuan. Tapi kawan-kawan kita yang mesra dengan kita, itu hot list lah. Okay. Jadi kalau kawan-kawan kita yang kurang mesra, kawan tapi tidak berapa mesra, itu dipanggil warm list. Jadi selesaikan dulu yang ni. Okay. Your job is to teach people. Teach them what you know. Kau dah jadi cikgu ni. Dah jadi cikgu ni kan. Okay. Dah selesai. Okay, aku dah ajar dah. Okay, sekarang aku ajar pula aku punya warm list. Tentu kena senaraikan nama tu. Siapa warm list aku ni? Okay.
Jadi kontak mereka, kontak. Tuan-tuan kena kontak. Si Buddha beritahu dah, mesti ada conversation. Macam mana aku ajar mereka? Conversation lah. Perbualan lah. Berbual dengan mereka. Itu cara tuan-tuan mengajar mereka. Berbual. Berbual. Banyak bertanya, banyak menyampaikan. Bertanya sampai. Bertanya sampai. Perbualan. Two-way conversation. Jangan one way. Jangan berlaku one-way conversation. Dia mesti two-way conversation. Listen to what they say. And say to them. Listen. Apa dia cakap? Cakap dengan dia. Itu namanya berbual. You must be a good listener. Menjadi seorang pendengar yang baik. Masalah orang ni tuan-tuan, dia banyak cakap tapi dia tak dengar orang bercakap. Kan? Dia suka bercakap je, tapi dia tak dengar orang lain punya percakapan. Tidak boleh berlaku macam tu. Itu tidak boleh closing. Tidak boleh closing. Kalau tuan-tuan nak close, tuan-tuan nak sponsor orang, mesti tuan-tuan kena dengar apa orang cakap. Prospek itu cakap apa? Tanya dia soalan, tanya soalan, tanya soalan, tanya soalan. Dengar apa soalan dia pula. Dan jawab soalan dia. Setiap soalan mesti dijawab. Tak tahu nak jawab ni Sifu? Tanyalah kau punya upline. Tanya upline kau lah. Tak tahu jawab kan? Bagi tahu kat kawan tadi tu, tunggu dulu yang ni aku ni tak berapa pasti. Nanti aku tanya aku punya upline. Nanti aku beritahu kau. Macam itulah. We don't know everything. We don't know everything. Jadi setiap soalan tu kalau tak tahu, beritahu dia, nanti saya dapatkan jawapan dia. Okay. So warm list. Yang ketiga, warm list aku dah habis dah. Okay, engkau masuk pula call list. Call list ini tidak pandai habis tuan-tuan. Ini pandai habis, ini pandai habis. Tapi yang call list ni mana pandai habis? Senarai nama call list mana pandai habis? Apa maksud call list? Call list ni orang yang tuan-tuan tidak kenal. Orang yang tuan-tuan tidak kenal. Dan orang itu pun tidak kenal tuan-tuan. Ya, engkau tidak tahu dia siapa dia ni. Dan dia pun tak tahu engkau. Jadi itu call list lah. Jadi itu ada berbilion manusia. Mana pada habis kan? Berbilion manusia yang kau tidak kenal dan dia tak kenal engkau. Tapi itu boleh jadi engkau punya prospek. Boleh jadi engkau punya prospek. Jadi prospek dalam senarai call list ini tidak ada habisnya. Tidak pandai habislah. Sampai engkau mati pun masih tidak habis lagi senarai itu. Okay? Tapi sequence-nya begini, tuan-tuan kena cerita pada hot list dulu. Dah habis yang ni baru masuk warm list. Dah habis yang ni baru masuk yang ketiga. Dan ini tidak pandai habis. Yang nombor 3 itu mana pandai habis. Ya. Jadi tuan-tuan punya sponsoring itu, tuan-tuan punya kerja teaching itu mana pandai habis. Sampai mati pun kita tak pandai habis kerja kita mengajar orang. Sebab bilangan call list itu berbilion manusia. Okay, so bila tuan-tuan dah buat kerja ni, sudah pastilah ada orang yang akan join. Mesti ada lah tuan-tuan. Sama ada daripada tadi yang hot list, datang daripada hot list, atau warm list, atau call list. Okay, orang yang join nanti tu dari sini, dari sini, dari sini. Mengajar, tuan-tuan punya kerja mengajar tu. Okay, dah. Oi, dah ada 5 orang dah. Ada 5 orang yang join aku punya team daripada senarai ini. Ada 5 orang dah. Okay, meaning tuan-tuan dah buat satu kerja yang minimum. Buat satu kerja yang minimum, minimal. Okay, kalau ada 5 orang, itu dah, tuan-tuan dah selesaikan satu kerja yang minima.
Sebab kita wajib sponsor at least sekurang-kurangnya 5 orang dalam kehidupan kita sebagai seorang usahawan Live Good. Sekurang-kurangnya aku kena sponsor 5 orang. Aku kena didik 5 orang yang join Live Good kerana aku punya didikan. Aku yang didik mereka. Aku yang ajar mereka. Sekurang-kurangnya 5 orang. Itulah tugas minimum. Minimal tu kan? Maksimalnya tidak ada had maksimal. Tentu nak sponsor 100 orang, 1000 orang pun boleh. Kan? But sekurang-kurangnya 5 orang. Atas usaha aku ada 5 orang yang join. Bermakna tuan-tuan sudah buat satu kerja yang minimal. Mesti ni. Aku baru sponsor 1 orang, itu belum lagi. Baru seorang yang aku sponsor, belum lagi. Belum capai minimal tu. Sponsor lagi. Oh dah 2 dah, lagi. 3 dah, lagi. Dan sampai 5 orang. Okey dah 5 orang. Okey, engkau dah sampai tahap minimal ni. Okey, kiranya pun dah engkau dah buat kerja engkau lah. Kan? Kami tidak salahkan engkau lagi dah. Okey. Our team tidak salahkan engkau dah. Engkau dah buat kerja engkau. Engkau dah bawa 5 orang. Okeylah, alhamdulillah. Tapi kalau engkau nak sambung kerja engkau, silakan. Okey. Kalau engkau nak sambung kerja engkau nak menaja lagi, silakan. Itu bagus. Tapi kalau engkau tak buat kerja penaja lagi, kami tidak salahkan engkau. Sebab engkau dah buat kerja minima itu. Macam itulah tuan-tuan. Okay. Kalau you have done 5 people, you sponsor 5 people, we don't blame you anymore. Tapi kalau engkau tidak buat kerja sponsor 5 orang tu, we are blaming you. You are not doing your job. Okay. Sekurang-kurangnya sponsor 5 orang. Sekurang-kurangnya. Okay. Sebab itu kerja minimal setiap manusia. Jadi yang 5 orang ni kena duplicate what you do. Engkau dah sponsor 5 orang. Aku dah bawa 5 orang ni dah. Kan? Si Ali, okay, si Bakar, si Catherine, si Daud, si Edward, ABCDE. Kan? ABCDE. Aku dah sponsor 5 orang dah ni. Okay, you have done your job. Okay, you have done your minimum job. Boleh lagi teruskan kalau nak. Lagi besar, lagi ramai, lagi bagus. Engkau punya bonus lebih besar kalau engkau sponsor ramai. But at least you have done your minimum job. So good job. Good job lah. Kan? Dah bawa 5 orang. Now, sekarang engkau boleh fokus kepada melatih orang ini supaya mereka juga duplicate. Bila engkau dah bawa 5 orang, the next task is make sure those 5 people do the same. Okay, sekarang engkau nak jadi mentor ni. Tadi engkau jadi teacher. Tadi engkau teach people. Now you become a mentor. Okay, jadi pensyarah lah, pensyarah. Engkau nak melahirkan guru-guru. Okay. Jadi engkau nak ajar dia supaya dia ajar orang lain. Macam tu. Engkau kena lantik orang yang 5 orang tadi tu, dia juga teach people. Macam engkau tadi mengajar orang, sekarang engkau nak jadi pensyarah pula. Engkau nak lahirkan 5 orang ini menjadi cikgu. Jadi engkau pensyarah lah kan? Atau kita pakai mentor lah. You become a mentor. Teach your downline to become a teacher. Supaya dia dapat menaja dia punya minimum 5 orang. Dia juga berhasil melahirkan 5 orang. Okay? So, engkau jadi datuk lah. Yang 5 orang ni umpama anak-anak engkau. Jadi engkau nakkan anak-anak engkau ni melahirkan juga 5 orang bawah dia.
Jadi engkau ada 5 orang di sini, ada 25 orang di sini. So you ada total team 30 orang. Okay, engkau kena lahirkan tim engkau sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ada 30 orang. Bila engkau berjaya tu bermakna engkau dapatlah pangkat silver tu. You become a silver lah. Mesti dapat silver lah. Kan? So, lahirkan 5 orang. Nak lahirkan 5 orang itu aku kena belajar dulu. Aku kena pandai dulu. Baru aku ajar 5 orang itu. Dah dapat 5 orang itu, mereka jadi ahli. Aku ajar pula dia macam mana nak buat duplikasi macam aku buat. Supaya dia pula dapat 5 orang. Okay, bila berlaku itu tuan-tuan dah naik pangkat silver. Your duty is to pass on that teaching. Tuan-tuan punya tugas itu je. Pastikan benda ini disambung. Disambung daripada generasi 1 kepada generasi 2, generasi 3, generasi 4, generasi 5. Benda yang sama. Benda yang sama. Learn and teach, learn and teach, learn and teach. Benda yang sama, diwarisi benda tu. Diwarisi benda tu. Jadi semua orang mesti belajar dan mengajar. Jangan harap kepada orang lain. Kalau harap kepada orang lain, tuan-tuan punya bisnes tidak akan membesar. Tidak membesar. Sebab bila engkau nak buat sesuatu, engkau harap ke orang lain. Macam mana engkau nak berkembang? Okay. So you learn. Secepat yang mungkin engkau belajar. Lepas tu engkau ajar orang. Lepas tu orang tu buat benda yang sama. Dia juga belajar, dia juga mengajar. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Itulah kerja kita dalam Live Good. Sampai dah level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 10. Engkau dah jadi crown. Engkau jadi crown dah tu. Income engkau dah 100,000 dah tu. Lebih 100,000 setiap bulan tu. That's how you become a millionaire. Itu cara menjadi jutawan dalam Live Good. Just duplicate the process. Tak perlu jadi hero tuan. Tak perlu nak jadi hero. Kan kerjanya simple je sebenarnya tuan. Dalam Live Good ni kerja simple je. Belajarlah engkau. Dah belajar engkau tu, kau ajarlah orang lain. Sekurang-kurangnya 5 orang. Duplicate that process. Duplicate the process. Tuan-tuan tidak perlu nak menajar 1,000 orang. Tak perlu menajar 100 orang. 5 orang pun cukup dah. Menajar 5 orang dah cukup dah. Untuk tuan-tuan jadi jutawan. Tapi yang penting duplikasi. Bukan ramainya orang yang kita tajar itu yang penting. Yang pentingnya ada tak duplikasi itu. Okay? This duplication ini. Duplikasi ini. Ini yang penting. Ada tak duplikasi dalam tim aku? Bukan tuan-tuan menajar 100,000, 10,000 orang. No. Bukan bilangan orang yang aku tajar. Yang penting ialah adakah duplikasi berlaku dalam tim aku? Adakah aku ini boleh melahirkan 5 orang? Dan 5 orang ini juga boleh melahirkan 5 orang. Dan 5 orang ini boleh melahirkan 5 orang. Itu dipanggil duplikasi. The power of duplication. Ini yang menjadikan tuan-tuan jutawan. The power of duplication in your team. Kalau ini lemah, duplication lemah, bermakna your team dia akan slow. Slow. Kan? Minggu ini ada 30 orang, minggu depan masih 30 orang. 2 minggu lagi depan masih 30 orang, tidak growing.
Sebab dah tidak ada duplication in your team. Dia macam pokok, tuan-tuan. Pokok tu dia tidak berkembang. Dia tidak berkembang, dia tidak branch out. Ranting-rantingnya tidak tumbuh. Satu masa nanti dia mati. Because dia nak growing, dia tidak growing. Okay, itulah prosesnya, tuan-tuan. Jadi malam ni Sifu dah jelaskan ni. Sifu dah jelaskan panjang lebar macam mana tuan-tuan nak berjaya dalam live good. Okay. Itu proses yang pertama, kedua, ketiga Sifu dah ajar tadi. Tak faham lagi, buka video ini balik. Tengok video ni balik, ulang balik. Kan? Apa aku kena buat? Pertama aku kena kemas kini aku punya my info. Lepas tu my earning aku kena kemas kini my earnings. And so on, and so on, and so on. Okay. Sampailah tuan-tuan buat kerja. Kerja apa? Menaja orang. Menaja tu apa? Teaching. Mengajar. Menaja tu mengajar. Cara mengajar macam mana? Conversation. Perbualan. Bukan susah, berbual je. Tidak perlu jadi seorang pensyarah. Tak perlu pergi universiti ambil kos pensyarah kan? Tak perlu. Engkau pandai tak bercakap dengan orang? Pandai? Engkau bercakap dengan orang macam mana? Buka mulut lah. Buka mulut lah. Bercakap lah. Berbual lah. Nah, sekarang ni orang berbual dengan WhatsApp, social media. Gunakan lah tu. Yang pentingnya engkau berbual. Cara mana engkau berbual suka hati engkau lah. WhatsApp ke, Instagram ke, Telegram ke, suka hati lah. Engkau jumpa orang dekat kedai mamak ke, warung mamak ke. Yang penting engkau berbual. Berbual tu bukan berceramah. Berceramah itu one way. Dia one way. Tidak mau. Jangan berceramah tu. Kita kena berbual. Tanya soalan, dia jawab. Dia tanya soalan, kita jawab. Itu berbual. Saling tanya bertanya. Saling sampai menyampaikan. Aku sampaikan something, engkau sampaikan something. Engkau tanya aku tanya engkau. Tapi topiknya itu ialah live good. Topiknya live good lah, jangan topik lain kan. Jangan cerita dia punya bisnes pula. We don't want that. Tuan-tuan kena pegang. Tuan-tuan nak sampaikan tu, pegang tuan-tuan punya benda. Live good. Live good ni apa benda yang tuan-tuan sampaikan, yang lima freedom tu. The 5 freedom tu. Itu yang tuan-tuan nak sampaikan pada dia kan. Jumpa orang MWay, jangan cerita MWay. Cerita live good lah kan. Engkau pula pergi dengar dia punya MWay pula kan, buat apa? Wasting your time. So talk about live good lah. Kalau nak jumpa, beritahu awal. Nak jumpa aku ni, aku nak bawa live good ni. Kan aku tak mau cerita pasal MWay. Aku nak live good lah. Kalau kau nak dengar, bolehlah kita jumpa. Kalau tak nak dengar, janganlah. Wasting my time. I'm serious about my business. I'm not looking for other business. Saya ini serius dengan live good. Saya bukan cari business lain, tidak. Jadi kalau kau nak jumpa aku, mesti cerita live good. Jangan cerita engkau punya business pula kan. Kena be straight away macam tu. Kan? Jangan cerita, okey lah, engkau cerita bisnes kau, aku cerita bisnes aku. Jangan, that is not good. Tuan-tuan wasting time. Kita jumpa, engkau cerita bisnes kau, aku cerita bisnes aku. Jangan buat appointment seperti itu, appointment bodoh tu. Just wasting time. Kalau nak buat appointment, straight beritahu, aku nak bawa business live good ni dengan kau. Kalau kau nak dengar, okey, kita jumpa lah. Kalau kau tak nak dengar, tak apalah. Aku cerita pada orang lain lah. Macam tu tuan. Okay, so buat benda tu tuan. Harap-harap apa yang saya sampaikan ni masuk dalam tuan-tuan punya pemikiran, masuk dalam tuan-tuan punya mind, dan praktislah dia. Praktislah dia itu. Mudah-mudahan tuan-tuan berjaya dalam bisnes kita. So ada soalan tuan nak tanya? So buat kerja, insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan berjaya, berjaya dan berjaya sampai tuan-tuan dapat pangkat diamond itu. Kalau tak ada soalan, sampai di sini seperti biasa,
Kita pasang lagu.